Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus kepada tajuk berkenaan dengan nikmat kubur. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sebut tentang nikmat kubur, tentulah nikmat ini bagi orang yang beramal. Maka ada tak hadis yang ceritakan tentang nikmat kubur? Orang kalau sebut kubur, yang dia faham, kubur tempat takut, kubur tempat yang gelap, kubur akan duduk seorang-seorang, kubur tempat cacing, kubur dalam tu ada ular, kubur macam-macam ada. Sebab itu adalah kubur. Tetapi kita terlupa untuk bicara, rupa-rupanya kubur ini boleh menjadi salah satu tempat yang amat disukai oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita sebut dalam kuliah yang lalu, kalau masih ingat, menjadi sunnah, kalau ada orang yang meninggal, jangan ditunggu lama-lama untuk dihantar jasadnya itu masuk ke dalam tanah perkuburan, kerana dia akan merasai nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya baca hadis ni, izinkan saya baca beberapa tulisan yang telah disebutkan oleh para ulama. Antaranya, kalau tuan-tuan ada ruang dan peluang, tuan-tuan beli satu kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab Aqidah Al-Imam Tahawi ini, dia membukukan cerita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Tahawi, terkenal kitab ni, cuma kita jarang dengar kitab Aqidah Al-Imam Tahawi. Jadi kitab Al-Imam At-Tahawi ini, ada ulama datang selepas dia mensyarahkan kitab tu, namanya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Id Al-Hanafi. Maka dalam kitab tu, tuan-tuan, kita ni walaupun dia mazhab Hanafi, dia Maliki, dia Syafi'i, dia Hambali, dalam bab akidah tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka satu dalam bab akidah, berbeza dengan ilmu fiqh. Maka sampailah kepada bab, dia cerita tentang ruh, dia cerita tentang azab kubur, dia cerita tentang nikmat kubur. Disebutkan di sini, dia kata ad-dur thalatha wa likulli darin ahkam. Dia kata rumah tempat tinggal ni ada 3, kata dia. Dia kata falhasilu, berkata pengarang kitab ini, falhasilu anna daura thalathatun. Dia kata hasilnya, natijahnya, tempat tinggal yang akan dilalui oleh seorang hamba ini ada 3, kata dia. Darul dunia. Kedua, wadarul barzah, iaitu alam barzah. Wadarul qarar, iaitu tempat tinggal yang buat selama-lamanya, iaitu alam akhirat. Lepas tu ulama dia kata, waqad ja'alallahu likullin darin ahkaman takhussuha wa rakkaba hadzal insana min badanin wa nafsin wa ja'ala ahkaman dunya 'ala al-abdan. Dia kata, syarah ni ulama setakut dapat masa, tapi saya ringkaskan. Kata ulama ni, dia kata Allah Ta'ala telah menjadikan setiap 3 alam tadi, 3 tempat tinggal ni, ada dia punya peraturan-peraturan, ada hukum-hukumnya. Dia kata warakkaba hadzal insana min badanin wa nafsin. Dia kata setiap 3 alam tadi, dia kata roh, jiwa dan jasad ini dia ada peranan. Dia kata wa ja'ala ahkaman dunya 'ala al-abdan. Kalau dekat dunia, hukum hakamnya bergantung kepada badan. Wal arwahu tab'un laha. Dia kata roh ikut dia. Maknanya kalau dekat dunia, yang main peranan besar adalah jasad. Roh ini dia ikut jasad tadi. Itu dekat dunia. Wa ja'ala ahkamal barzakhi 'ala al-arwah wal abdanu tab'un laha. Dia kata tetapi kalau di alam barzakh, yang memainkan peranan besar adalah roh, tapi jasad, tubuh badan ikut roh tersebut. Fa idza kana yawmu hatril ajsadi wa qiyamin nasi min quburihim sar al-hukmu wan na'im wal 'adzabu 'ala arwah al-ajsad jami'an. Dia kata tapi kalau dekat alam akhirat, di hari kebangkitan, roh dan jasad akan mainkan peranan dia bersama-sama. Maknanya dia hidup
berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia kata, fa idza ta'ammalta hadzal ma'na haqqa ta'ammul. Dia kata kalaulah kita fikir, kalau kita berfikir sejenak, kalau kita ambil masa untuk berfikir, kata dengan betul-betul berfikir, zahara laka anna kaunal qabri rawdatun min riyadil jannah aw khufratan min qufarin nar mutabiqun lil aql. Dia kata kalau kita fikir, kalau kita termenung, dia kata bukan termenung lah, dia kata ta'ammul ni macam kalau kita mengkaji, kalau kita faham dengan sebenar-benarnya, kita akan dapati bahawa sesungguhnya kubur ini dia menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka yang bersangkutan dengan akal yang akal boleh berfikirnya. Lepas tu dia kata apa? Wa annahu haqqul la miryata fihi wa bidzalika yatamayyazu al-mu'minu bil ghaibi min ghairihi. Lepas tu dia kata benda inilah yang akan manusia nampak apabila berada di alam gaib. Lepas tu dia menyebutkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan sikit sebab kata-katanya sangat bagus sebenarnya. Ulama dia kata apa? Wa yajibu an yu'lama anna an-nar allati fil qabri wan na'ima laysa min jinsi nari dunya wala na'imiha. Dia kata wajib bagi kita ketahui bahawa api yang berada di dalam kubur dan nikmatnya bukanlah jenis api dunia, begitu juga dengan nikmatnya. Maknanya dia kata apabila berada di alam kubur, api yang Tuhan akan pasang nanti di alam kubur yang membakar orang di alam barzakh, kata-kata pada kitab ini, dia tak sama macam api dekat dunia. Begitu juga dengan nikmat yang didapat di alam barzakh. Lepas tu dia kata lagi, wa in kana Allah Ta'ala yuhmi alaihi turaba wal hijarata allati fawqahu wa tahtahu hatta yakuna a'zam harran min jawri dunya walau massa ahli dunya lam yuhissu biha bal a'jabu min hadha anna rajulan yurfinani ahaduhuma ila jambi. Dia kata macam ni. Mudahnya dia kata begini, tuan-tuan, dia kata sekalipun Allah Ta'ala meletakkan tanah dan batu di atas dan di bawah seorang itu, dia kata tetap akan rasa kepanasan api itu, dia kata. Jadi kita lah kan, kita kalau malam-malam kita kalau dalam kubur buat apa? Ambil air tu, siram benar. Awak tak ambil air satu tong, ambil paip bomba untuk orang buat sepadan bagi sejuk. Okey, tak apalah, tak ada riwayat daripada Nabi yang sahih daripada Nabi buat lah. Dia bukan sunnah lah, tapi ada orang nak buat, tak apalah, serahlah pada tukang buat. Tapi kata pengarang kitab ni, dia kata walau masaha ahli dunia lam yuhissu biha. Dia kata kalaulah orang-orang dunia, orang yang hidup, walaupun kubur itu panas penuh dengan azab, kalau kita pegang kubur takkan rasa panas dia. Benar tak? Tak pernah pergi kubur, tengok tanah kubur tu pegang, kubur dia sejuk je, kubur dia sejuk je, kubur dia sejuk, oh semua dapat nikmat tu. Dia kata walaupun kepanasan di alam barzakh, orang yang hidup dekat dunia dia takkan dapat rasa. Lepas tu dia kata bal a'jabu min hadha anna rajulaini yurfinani ahaduhuma ila jambi sahibihi wa hadha fi khufratin min khufri dunya wa hadha fi rawdatin min riyadil jannah la yasilu min hadha ila jarihi shay'un min harri narihi wa la min hadha ila jari shay'un min na'imihi. Dia kata macam, kata ulama ni, dia kata ajaib sungguh, dia kata akan kerja Allah. Dia kata apa? Pelik dan ajaib. Dia kata bagaimana seorang hamba ni dia duduk dikuburkan sebelah seorang lagi. Dia kata seorang ni dia kena azab kubur oleh Allah, tapi yang baik ni dia tak rasa pun azab yang dihadapi oleh orang sebelah. Dia kata begitu juga yang seorang tadi ni dia dapat nikmat, tapi yang sebelah ni walaupun dia duduk sebelah, dia tak rasa nikmat yang dihadapi oleh orang di sebelah ni. Ajaib apa? Macam kita mimpi lah, sebut dulu mudah nak faham. Kita tidur sebelah isteri mimpi takut, kita mimpi bagus. Rasa tak? Kita rasa tak apa yang kita rasa? Kita tak ada. Walaupun kita duduk di sebelah. Itu contoh mudah nak faham. Dan kata dia benda ini sangat ajaib. Dia kata wa qudratullah awsa'u min dhalika wa a'jabu walakinna an-nufusa mu'la'atan bitakdzib bima lam tuhit bihi 'ilma. Lepas tu dia kata inilah kekuasaan Allah lebih luas daripada cerita tadi. Dia kata banyak lagi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mudah nak cerita tuan-tuan, saya ringkaskan. Dia kata
sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah rahsiakan benda itu kita tak nampak, kita tak rasa, kita tak lihat. Dia kata, walaupun dalam kitab dia sebut sebahagian orang Tuhan tunjuk dekat dia, sebahagian orang Tuhan tak tunjuk dekat dia. Dia kata kalau semua orang dah Tuhan tunjuk, maka hilanglah hikmah at-taklifi wal imani bil ghaib. Maka hilanglah hikmah kita beriman dengan ghaib. Betul tak? Sebab tu kita kata beriman dengan perkara ghaib. Tuan-tuan nak beriman dengan benda tak nampak tak? Tuan-tuan percaya benda yang tuan-tuan nak percaya pada sesuatu kalau nampak ke? Walaupun tak nampak, tuan-tuan percaya. Dia panggil apa? Believe it, apa? Say it, believe it. Pasal pun ada istilah sendiri, saya bukan orang sendiri semua istilahnya tu. Maknanya ada orang dia tak akan percaya kalau dia tak nampak. Ada orang dia percaya walaupun dia tak nampak. Itu tak tuan-tuan. Tapi dalam iman perkara gaib, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak sentuh, walaupun kita tak bau, walaupun kita tidak mendengarnya dan sebagainya, maka wajib kita beriman dengan perkara gaib. Itulah dia kata cabaran yang Tuhan bagi kepada hamba dia. Kenapa Allah Ta'ala tak tunjuk semua benda-benda gaib tadi itu? Itu kata dia. Baik disambung kita tidak bunyi. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara nikmat yang Tuhan berikan kepada hamba dia yang beriman kepada Allah di dalam kubur, antaranya ialah tuan-tuan, Allah Ta'ala hamparkan dia pemaidani daripada syurga. Ni macam pemaidani taqwa ni, subhanallah, cantik. Orang jual pemaidani tuan. Betul tak? Sini ada keturunan Jekyll tak ada? Ada tadi. Jual pemaidani daripada syurga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala apabila seorang itu mati, tuan-tuan, antara kemuliaan Tuhan akan hamparkan dia. Pakailah pemadani daripada syurga. Kalau kita fikir logik, pemadani itu buat apa dalam kubur? Ada tak orang masuk dalam kubur bungkus dia dengan dia punya kapet? Ada? Buka dia dengan pemadani? Tak ada. Tapi apabila seorang itu masuk dalam kubur, dia dua saja. Sama ada dia dapat pemadani daripada neraka panas, ataupun Tuhan bagi dia pemadani hamparan daripada syurga. Dan yang kedua, dia akan memakai pakaian ahli syurga, dan kuburnya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tuan pernah tengok orang buat yang lahat yang di tepi ataupun yang lahat yang di bawah. Cukup-cukup, dia panggil apa? Cukup sudah. Yang lahat masuk cukup kepala. Tuan-tuan tengok ada orang dia buat besar, tak ada. Walaupun dia sultan, walaupun dia raja, walaupun dia Perdana Menteri, walaupun siapa pun dia, bila dia masuk di dalam kubur, yang lahatnya takat itu saja. Tapi kalau dia dapat nikmat pada Allah, Tuhan akan luaskan kuburnya. Dalam hadis kata sejauh mata memandang. Dalam hadis cerita 70 hasta. Semua itu diserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh baca riwayat daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang telah kita cerita pada kuliah yang lalu, yang itu. Tuan-tuan nak rasa dapat hamparan daripada syurga? Tuan-tuan nak rasa memakai pakaian syurga? Tuan-tuan nak rasa ke kubur itu diluaskan oleh Allah? Tuan-tuan, kubur luas, luas jauh mata memandang. Tuan-tuan nak dapat semua itu, kita kenal dulu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan baca dalam hadis yang saya sebutkan di bawah itu, hadis yang sahih yang telah pun kita sebut sebelum ini. Itu selepas soal jawab Munkar dan Nakir. Kalau dia boleh jawab soalan, maka Allah Ta'ala berkata apa? Benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu. Oleh demikian, hamparkanlah pemadani daripada syurga, berilah pakaian daripada syurga, dan bukakan pintu syurga baginya. Kemudian disebut dalam hadis, kuburnya pula itu, kata Nabi, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kuburnya pula diluaskan sejauh mata memandang. Tuan-tuan, bukan satu jaminan kepada kita apa yang kita dapat dekat dunia ini Tuhan akan bagi semula duduk di alam barzakh kita. Yang semua itu berkisar kepada amal ibadat kepada Allah. Amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Antara nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi dia syurga. Dia nampak dekat alam barzakh itu syurga. Dalam hadis menceritakan dia punya seronok, tuan-tuan. Apabila Allah Ta'ala katakan kepada dia, Allah Ta'ala menyebutkan, dalam hadis menyebutkan bahawa
fayaqulu hadha kana manziluka law kafarta bi rabbika fa amma id amanta fa hadha manziluka fayuftahu lahu babun ila al-jannah fayuridu an yanhadha ilayhi fayaqulu lahu uskun wa yusahu lahu fi qabrihi. Tuan-tuan, nanti insya-Allah, mudah-mudahan amin, kita ni Tuhan bagi kita syurga. Dalam hadis ni dikatakan kepada hamba tadi, dia kata Allah Ta'ala tunjuk pada dia neraka dulu. Allah Ta'ala tunjuk pada dia neraka. Tuan-tuan, kalau baca hadis ni seolah-olah neraka di bawah, betul tak? Di kubur. Cuma kata Al-Imam Suyuti, ulama-ulama menyebutkan bahawa paling senang kita tak payah cerita kubur, syurga di mana, neraka di mana. Betul tak? Kalau kita nak logik, alam barzakh, kuburnya Tuhan tunjuk di dalam, dan syurga Tuhan tunjuk, neraka itu Tuhan tunjuk, bukan maknanya di mana, di bawah. Tempat di mana serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mula-mula Allah Ta'ala tunjuk neraka. Tuhan kata, inilah tempat kamu kalau kamu kufur kepada aku. Tetapi sebab kamu beriman kepada aku, kata Allah, kamu lihat inilah syurga disediakan untuk kamu. Lelaki tadi dia punya suka, dia nak lompat masuk pergi syurga tadi, dihalang oleh para malaikat. Malaikat kata apa? Tak apa. Dulu kata, tenang dulu kata. Rehat dulu kata, bertenang dulu kata dia. Kemudian di kuburnya itu diluaskan, kuburnya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abu Asim dalam Kitab As-Sunnah. Baik tuan-tuan, yang seterusnya tuan-tuan, antara nikmat lain adalah tidur bagaikan pengantin dan kubur disinari cahaya. Tuan-tuan, kita pernah sebut dalam kuliah lalu, tidurnya orang itu tidur dalam keadaan yang tenang, dan kuburnya itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh rujuk pada buku surat yang ke-6 dan sambungannya pada buku surat yang ke-7, yang mana hadis itu Nabi kata, summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 summa yunawwaru lahu fihi summa yuqalu lahu na'am fa yaqulu arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Kata Nabi, kemudian kuburnya diluaskan selebar 70 hasta, dan kemudian disinari dengan cahaya yang terang. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah. Mayat itu berkata, aku ingin kembali kepada keluargaku agar dapat aku beritahu mereka. Lalu kedua-dua malaikat tadi berkata, tidurlah bagaikan tidurnya pengantin. Maknanya kubur itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kubur ini gelap, tak ada siapa pun. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, hadis riwayat Tirmizi menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat kepadanya, antaranya kubur itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira sudah habis tajuk berkaitan dengan nikmat kubur. Sebab tajuk itu sebenarnya dia ulangan balik kepada tajuk sebelum ini sebenarnya. Cuma mungkin kita tak perasan yang kita baca hadis panjang itu sebenarnya adalah cerita tentang nikmat. Dia mudah je. Kalau kubur Tuhan luaskan, lawan kepada azab, kubur disempitkan. Kalau kubur itu Tuhan terangkan kuburnya, orang azab, kuburnya digelapkan oleh Allah. Kalau kubur itu Allah Ta'ala berikan dia pakaian daripada syurga, dia memakai pakaian daripada neraka. Kemudian apabila dia dapat pemadani daripada syurga, orang yang diazab oleh Allah, dia dapat pemadani daripada neraka, dan banyak lagi cerita-cerita hadis, cerita apa ni. Namun kita nanti akan sampai kepada tajuk tentang amalan-amalan yang boleh bantulah orang yang duduk di alam barzakh tu. Ada orang yang diazab oleh Allah, tiba-tiba berkat doa anak dia yang soleh, berkat doa orang-orang mukmin, amalan-amalan lain yang sampai kepada dia itu, Allah Ta'ala telah memberi pengampunan kepada dia. Itu kita akan cerita dalam kuliah-kuliah yang akan